Muhammad wa ila hadarati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syabalillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ulama tempatan, ustaz, saudara-saudara, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, limpah kurnianya dan kasih sayangnya, diberinya kita sekali lagi kesempatan untuk berada dalam masjid Darut Taqwa ini. Bersama-sama kita memanfaatkan masa yang Allah luangkan antara Maghrib dan Isya dengan kita hadir di dalam taman-taman syurga di dunia. Kerana majlis zikrullah, majlis kumpulan manusia-manusia yang berzikir kepada Allah, yang ingatkan Allah, ingat tanggungjawab dia sebagai anak Adam. Bila berada ni, berkumpul mengingati Allah, berzikir dengan Allah, mengingati tentang mati, mengingati tentang kehidupan selepas hidup ini, maka dia dikira di dalam perjuangan di jalan. Karena Nabi pernah bersabda, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia dikira di dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Jadi kita sekarang ni sedang berada dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau kita mati tak sempat balik, syahid betul. Ya? Syahid mati. Orang syahid di antara 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Enggak kata lah. Tentu enggak lah. Ada orang tak nak kan? Syahid 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Salah satu daripadanya ialah syahid. Yang pertama Rasul-Rasul, ini tak ada seorang, tak ada. Yang kedua Nabi-Nabi, tak ada juga. Yang ketiga sahabat-sahabat besar, tak ada juga. Yang keempat wali-wali, tak ada juga. Wali ada tapi tak pakai, itu wali nikah. Itulah wali Allah. Yang kelima, ini ada harapan, iaitu orang-orang yang mati syahid. Itu ada harapan. Yang keenam, orang-orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar pun masuk syurga tanpa hisab. Wa basyiris sabirin, kata Allah, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar tu? Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu mereka apabila ditimpa satu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Itu orang sabar. Pahala orang sabar tu pun tak dapat dikira berapa banyaknya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyak. Jadi masuk syurga tanpa hisab orang sabar. Dan yang ketujuh, tak ada ni. Orang taqwa ni tak ada. Tafarrud pun tak ada. Menghapus pun tak ada. Iaitu orang-orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Itu masuk syurga tanpa
Faham? Bisa. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Sekurang-kurangnya golongan syahid. Syahidnya ada 3. 1 syahid dunia, 1 syahid akhirat, 1 syahid dunia akhirat. Yang terbaik syahid dunia akhirat. Yang paling buruk ialah syahid dunia. Di dunia ni orang ada dia mati syahid. Lalu mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafalkan, tidak disemayangkan, tanam saja. Padahal dia sebenarnya berjuang tu mati dalam perjuangan tu bukan kerana Allah. Dia berjuang hendak hak terampasan. Dia berjuang hendak nama masyhur dan sebagainya. Itu syahid dunia. Di sisi Allah dia tak syahid. Kita ni kalau mati pun nak berjuang tak lalu lah. Dah tua. Dah 80 dah umur cakap ni. Lagi 6 bulan. Lagi 5 bulan, bukan 6 bulan, lagi 5 bulan, umur 80. Tak lalu angkat nampak tak lalu. Tapi kalau mati kita syahid kalau kita mati dalam majlis ilmu, kan? Dalam majlis ilmu kita syahid. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk besarnya ialah iman. Siapa ada kitab Umi buka muka surat 57. Siapa yang pakai yang Jawi? Dulu banyak Jawi yang tu. Mana begini? Ada susu bagi-bagi kepada mereka. Susu simpan nanti. Mana begini? Carilah. Cari nanti keluar balik, kan? Boleh bagi-bagi kepada mereka-mereka yang cari kitab ni. Kalau salah hari 20 apa yang mula-mula 50. Laku setengah. Mana yang tak laku saya bagi kepada jemaah-jemaah yang tak kita sedekahkan. Tapi simpan di masjid. Boleh membawa adik entah. Jadi siapa yang ada Jawi buka muka surat 33. Jawi 33. Tajuknya iman itu terbahagi kepada 3 bahagian. Itu tajuk kita baca malam. Iman itu sebenarnya ada 5, tapi yang kita baca malam ni 3 bahagian. Iman itu ada 5. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Yang keempat namanya iman hak. Yang kelima namanya iman haqiqah. Tapi untuk kitab ini dia kata ada 3. Yang pertama ada yang berlebih, ada yang berkurang. Dia boleh bertambah dan berkurang. Yang kedua tiada bertambah dan tiada berkurang. Ada yang kedua. Yang ketiga bertambah tiada berkurang. Itu 3 jenis iman. Bukan tingkatan iman, jenis iman tu. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Allah dah kabar Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ada. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami bertambah iman. Itu tanda dalil atau bukti iman itu boleh bertambah. Yang pertama iaitu iman segala umat daripada manusia dan jin. Boleh bertambah dan berkurang. Dia boleh kurang bila kita nampak satu maksiat, seronok dalam maksiat, kurang imannya. Bila buat satu maksiat, kurang imannya. Buat kurang lagi. Itu boleh tambah, boleh kurang. Itu iman manusia ya. Daripada jin juga, iman jin banyak juga. Kerana jin ni ada yang ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang neraka. Itu jin yang kedua tiada bertambah dan tiada berkurang. Stable dia itu iman apa? Iman para malaikat. Tak ada nak orang imannya. Para malaikat imannya stable, tidak berkurangan, tidak bertambah. Itu malaikat. Kerana malaikat itu tak erti nak buat maksiat, tak erti nak derhaka kepada Allah Taala. Mana tahu Allah kata la ya'sunallaha ma amarahum. Tak erti nak buat derhaka, tak erti nak buat maksiat dengan apa saja diperintahkan kepada mereka. Allah suruh balun, dia balunnya. Allah suruh bedanya. Allah suruh kelompok-kelompoknya. Dia tak kira apa saja perintah Allah dibuat. Dia makhluk yang Allah jadikan taat. Tak erti nak derhaka, tak pernah derhaka pun. Itu malaikat. Jadi iman begitu juga, tak tambah-tambah, tak kurang-kurang. Dia macam itu je. Yang ketiga bertambah saja, tak pula kekurangan. Iaitu iman apa? Iman segala nabi-nabi. Segala nabi-nabi. Anbiya ni nabi-nabi lah. Kalau seorang nabi, kalau Ahmad anbiya plural. Anbiya is the plural of nabi. Jadi iman nabi-nabi itu bertambah, tak pernah kelar. Itu 3 jenis iman. Ingat, yang pertama iman kita ni boleh bertambah, boleh berkurang.
Yang kedua, iman apa? Iman malaikat. Ditambah bedak, kurang bedak. Yang tiga, iman apa? Iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tak pernah berkurangan. Asyik tambah aja penyelitnya. Ditambah oleh setengah ulama akan bahagi yang keempat. Yang keempat, kurang, tiada bertambah. Ada pula imannya berkurang, makin lama makin kurang. Iaitu iman segala orang yang fasik, orang yang buat dosa. Ya, orang buat dosa itu akhir-akhirnya boleh jadi kafir. Itu buat dosa. Akhir-akhirnya kalau dia tak bertaubat lagi, dia boleh jadi kafir. Ya, kerana dia buat satu dosa, ada lagi satu titik di hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bila dia buat satu dosa, ada titik hitam di hati. Buat lagi titik hitam tambah. Buat lagi tambah lagi. Buat lagi tambah lagi. Titik hitam tambah top dalam hati ya. Kemudian bila banyak titik hitam tambah sudah jadi tompok hitam. Tompok hitam. Dipanggil quflun, dia dah terkunci. Nah. Sudah jadi tompok hitam. Tambah lagi dosa, tambah. Sudah seluruh permukaan dua hati itu hitam lagi. Habis dua hati hitam lagi. Sudah macam kena petri lah tu, petri. Orang welding. Macam tu payah. Bila dah hitam seluruh hati itu dia di luar ni. Hitam seluruh hati luar. Itu payah nak balik. Macam orang yang jatuh di podung kuat. Senang ke buang durinya. Senang buang durinya. Kena buang satu namanya. Atau macam orang nak menyuci cermin yang dah berkarat. Jadi nyuci. Kalau pakai sponge, tak mau nyedok. Kalau pakai berudawat, dengan cermin dia habis. Langsung tak ada nampak apa lantunan tak ada. Reflection tak ada. Macam itulah kalau dah jenis apa ni? Qabaun namanya, qabaun ya. Penuh dah sebelah dua hati dengan salutan hitam. Kemudian buat lagi, tak juga boleh. Buat lagi. Itu dah luar dalam dari hitam. Ya. Bila dua dalam dari hitam tu kafir. Dia panggil khatam. Apa dia khatam? Dah tamat. Macam kita ngaji Quran dah habis buat. Bila Ramadan dah habis 30 juz buat. Khatam lah. Ini pun khatam juga, hati ada khatam. Allah ada kamu dalam Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun 'adzim. Allah dalam surah Al-Baqarah awal-awal ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah ada tutup atas hati-hati mereka. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kepada pendengaran mereka dah tutup. Dan tak datang siapa ulama besar dari dunia datang pun. Dia tak ada, tak mendengar. Dia kira nak dia yang biasa aja. Aku dah biasa. Tak mau berubah. Dan taklah panggil Ahmad Didat ke. Dia tak ada pun dunia Ahmad Didat. Panggil satu naik ke doktor satu naik. Tak pedulinya. Tak mau berubah. Kerana hati dah ditutup oleh Allah. Wa ala sam'i wa ala absarihim ghishawah. Dan kepada pandangan mereka ada ghishawah, ada dinding. Tak nampak kebenaran. Nampaklah orang pergi masjid, orang pergi ke surau, orang mengaji, dia tak peduli. Dia tak nampak tapi saja. Sudah tertutup, terdinding kebenaran itu begini. Dan bagi mereka itu azab yang amat besar ya. Walahum azabun 'adzim. Itu dosa tu. Sebab itu tuan-tuan jangan berani melakukan dosa. Walaupun dosa itu dosa kecil. Mula-mula memang kecil, titik-titik hitam aja. Habis itu tambah sudah jadi tompok hitam. Tambah lagi sudah jadi bersalun hitam semua sekali. Tambah lagi sudah di luar dalam hitam je. Sudah tak ada ruang lagi nak diputihkan hati. Hitam terus. Masa itu dah kafir. Cuma selagi manusia itu dia hidup, tak boleh kita kata itu khatamallahu ala qulubihim. Kerana hidayah itu milik Allah. Boleh Allah tukuhkan ya. Tak boleh dia kata khatam Allah. Tapi kalau dia mati terus kafir, itu memang khatam Allah. Terus kafir macam Firaun. Itu khatam Allah ala qulubihim.
macam Namrud, macam Abu Lahab dan sebagainya. Jenis itu. Itu boleh kita katakan kafir. Tapi selagi dia hidup, tak boleh kita katakan kafir. Benjamin Netanyahu belum tentu dia kata lagi kan. Benjamin Netanyahu siapa? Perdana Menteri Israel. Sekarang ni dia lagi Perdana Menteri. Tak saya kata. Tak boleh kita katakan dia khatam Allah belum. Mana tahu dekat nak mati esok Allah bagi dia hidayah, mengucap dua kalimat syahadah, betul terus mati. Tak ada berlaku berdosa mati macam. Terus dia masuk syurga. Itu orang selagi hidup. Kalau dah mati dalam keadaan kafir, baru kita dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Alright, itu dia. Jadi korang tiada bertambah, iaitu iman segala orang yang fasik. Jadi 4 di sini. Dia akan jadi kata 3, tapi dia tambah lagi. Ulama menambahkan satu lagi. Tapi prinsipnya ataupun asalnya 3. Yang pertama dia bertambah dan berkurang, itu iman kita. Yang kedua tiada bertambah, tiada berkurang, iman malaikat. Yang ketiga bertambah tiada berkurangan, iaitu iman nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian ditambah oleh ulama satu lagi, dia kurang, tiada bertambah, itu iman orang fasik. Mungkin lama kawan-kawan sudah jadi kafir kan. Itu 4 ya. Yaitu iman segala orang yang fasik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman niswan, wa nisfun fi sabr, wa nisfun fi syukr. Artinya bermula iman itu 2 bahagi. Iman ada 2 bahagi. Ini hadis Nabi ni tau. Cuma martabat hadis ini tak tahu saya ya. Hadis sahih ke, hasan sahih ke, mutawatir ke, tetap dia kan. Kerana dalam kitab ni tak ada tulisnya hadis jenis martabat dia tak tulis kan. Tapi ada 2 jenis iman. Ya. Yang pertama nisfun fi sabr, iman bagi orang yang sabar. Itu Allah pun kata innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Iman orang sabar di bahagian pertama. Maka satu bahagi pada sabar, yakni sabar atas balak musibah ya. Dan daripada segala yang ditegak, sabar daripada mengerjakan yang dilarang, sabar daripada berzina walaupun teringin penuh, sabar daripada minum arak walaupun tak sangat, sabar daripada karaoke walaupun dah ketuk tangan tu nak karaoke, tapi dia sabar. Kedua sabar. Yang pertama tu sabar pada melakukan yang disuruh. Nak sembahyang kena sabar, nak puasa Ramadan kena sabar, nak ngaji kena sabar ya. Nak ngaji kena sabar. Senang nak ngaji tau. Senang kan? Nongok ada yang berkat, kalau elok kalau satu. Nongok aja ya. Kena sabar. Kadang-kadang ustaz tak suruh berdiri begitu. Dia ngajar terus time dah cukup. Kena sabar. Jangan jadi belakang ustaz dah tu. Itu tak ada adab dengan ustaz. Dia kena sabar. Sabar pada mengerjakan yang wajib. Yang kedua sabar pada meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga sabar apabila didatangkan Allah musibah, datang kemalangan dan yang sabar. Ketiga jadi sabar. Ini yang Allah bersama dengan orang sabar. Dan ini juga sebagian terjemahan. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah ya. Allah itu bersama-sama berserta dengan orang yang sabar. Dan lagi satu syukur. Wa nisfun fi syukr. Bermula iman itu 2 bahagi, maka 1 bahagi pada sabar, yakni sabar atas balak dan daripada segala yang ditegak, dan 1 bahagi pada syukur. Yakni akan segala nikmat yang dengan mengerjakan segala taat. Dapat nikmat, gunakan nikmat itu di jalan yang Allah redai. Dapat pahala. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Dan tambahan nikmat mendapat. Allah dah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur atas nikmat aku, nescaya aku akan tambah nikmat itu untuk kamu. Tuan-tuan dan puan yang ditambah bukannya bilangannya. Yang ditambah tu keberkatannya, bukan bilangan nikmat tu. Keberkatan nikmat yang ditambah oleh Allah. Cukup dengan mata, tak ada Allah tambah mata dah. Bukan 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 30. Bukan, tak ada tambah mata. Tamat badan kita pun penuh dengan mata aja. Tapi yang ditambah keberkatan mata. Allah pimpin mata. Supaya taat kepada Allah Ta'ala. Digunakannya mata itu untuk melihat isteri dan anak-anak dia. Ada tu. Digunakannya mata itu untuk melihat Al-Quran.
digunakannya mata itu untuk melihat jalan perusahaannya, digunakannya mata itu untuk mendapat kebaikan, digunakannya mata itu untuk kepada jalan ke masjid, jalan ke surau, ya, digunakannya mata itu untuk membaca kitab. Itu ditambah keberkatan mata itu. Dari mata dapat sumber pahala. Dia ada mata dan sumber pahala dapat. Telinga pun itu, digunakan telinga itu di tempat yang Allah redha. Jadi dengan telinga dapat lagi sumber pahala. Semua anggota 7 yang Allah bagi itu semua jadi sumber pahala bagi dia. Ya, semua jadi sumber pahala. Dia buat yang harus dapat pahala. Buat yang wajib dapat pahala. Meninggalkan yang haram dapat pahala. Buat yang sunat dapat pahala. Tinggal yang makruh dapat lagi pahala. Jadi semua dapat pahala ya. Jadilah dia hamba Allah yang sebenar-benar hamba Allah. 24 jam dari malam dia menjadi hamba Allah. Apa saja yang dibuat dapat pahala. Memuak dapat pahala. Bersin dapat pahala. Okay? Mamam dapat pahala. Dapat pahala. Tidur dapat pahala. Apa pun dapat pahala. Itu Allah tambahkan keberkatan nikmat yang ada pada ini ya. Jadi ada 2 syukur. Tuan-tuan, dalam hidup ni kita tak lepas daripada 4 perkara. Pertama, dapat nikmat. Kedua, dapat musibah. Ketiga, boleh taat. Keempat, kadang-kadang terlajak juga terbuat maksiat. 4 perkara ni ada jalan keluarnya, ada penyelesaiannya. Bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Nikmat mendapat, pahala mendapat. Bila kena musibah apa buat? Bila kena musibah apa buat? Sabar. Musibah tu bukanlah memang kena apa, tapi sekurang-kurangnya dia dapat pahala sabar. Pahala sabar tadi dah saya sambung kan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu dapat dikira berapa banyaknya. Tapi itu pun dah kena musibah. Ya. Atap rumahnya dah habis, korang dia amin kuat. Kalau dia mengampui pun, dia ngempas kepala dia dapat. Dapat sakit kepala aja. Ini kalau dia sabar, dapat sekurang-kurangnya dapat pahala ya. Itu boleh dapat datang musibah. Ya, kalau motor curi dia orang, sabar. Di samping cari dulu. Usaha untuk mencarinya, tapi sabar dulu. Jangan komplain tuan, kenapa motor aku je Tuhan tak adil? Dengar begitu. Ya. Jadi bila datang musibah dia sabar, dapat pahala. Sekurang-kurangnya barangnya yang rosak tu dapat pahala diganti dengan pahala oleh Allah SWT. Yang ketiga boleh taat. Bila taat dia kena redha dengan ketentuan Allah Taala. Alhamdulillah Allah jadikan dia orang yang taat. Dia kena redha. Redha dengan ketaatan, redha dengan qada Allah Taala atau qadar Allah Taala. Qadar dan qadanya redha. Jangan komplain. Aku tak suka jadi aku. Allah dah akan jadikan aku ni lelaki. Aku tak suka jadi lelaki, apa jadi perempuan. Jangan itu. Ada dah orang itu tak nak jadi lelaki, nak jadi perempuan. Pergi umrah tu. Pakai perempuan, pergi umrah. Habis tu dah ngaku dia keluar dari Islam. Tak nak agama Islam. Ya. Kerana itu tak redha dengan ketentuan Allah. Ya. Siapa tidak redha dengan qada aku, tidak syukur dengan nikmat aku, tidak sabar di atas bala aku, kamu carilah bumi yang lain daripada bumi aku. Ada kan? Ada kan? Dan kamu carilah Tuhan yang selain, yang sama dengan aku. Ada? Ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala? Ada. Jadi kita kena terima ketentuan Allah Ta'ala. Kita kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah jadikan kita di kita. Allah dah jadikan saya di saya. Redha dengan ketentuan Allah. Ya. Kalau ikut kehendak, kalau ikut nafsu, memanglah kita bukan seronok-seronok jadi kita ni. Mek tu pun suka benda jadi mek tu. Kalau boleh biar jadi Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia, kalau boleh. Acak Allah dah jadikan dia untuk bila. Jadilah Alhamdulillah. Faham ke saya ni? Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mujurlah Allah tak jadi kita ni orang yang derhaka kepadanya. Boleh tak Allah jadi kita ni pelanggar dadah? Boleh tak Allah jadi kita ni penyanyi pop? Boleh tak Allah jadi kita ni apa? Tok Pawang? Saya ni tuan-tuan, ada muka Tok Pawang ada tak? Ada tak muka Tok Pawang? Ada orang nak saya Tok Pawang ada lah. Banyak yang ngantar ayuh saya. Ya. Bapa angkat saya, Tok Pawang besar di kampung saya dulu. Dia ngabur kepada saya, kamu ni bukan anak aku, kamu anak angkat aku je. Reti aku kan dapat kamu pun, aku bukan ada reti pun. Tapi kalau ada, betul dapat kamu je.
Jadi kalau apa itu kamu ambil apa yang ada dalam dada aku ni. Dia suruh saya menuntut ilmu kepawangan pada. Saya masa itu ngaji Selong Putih, mana saya percaya macam-macam dia tu. Saya diam je sampai dia meninggal dunia. Habislah ilmu tu dengan dia sekali. Kalau tidak, kalau saya menuntut dengan dia tu, saya jadi apa? Jadi kepawangan besar. Jenuh, tunggu di rumah aja. Tuan Haji Khalid datang, Tuan Haji Ma'ai datang, Ustaz Osman datang, mujur. Dia nak jadi saya kepawangan besar. Bukan betul kepawangan tu, nipu je kan. Jadi itu dia. Jadi redha oleh Allah dah jadikan saya ni ustaz. Alhamdulillah. Walaupun tak ada latar belakang agama. Tak pernah ngaji pondok, tapi ngajar di pondok. Tak pernah ngaji di pondok, mana pondok. Oh, tapi ngajar di pondok. Kata. Sekali lagi belum satu ni tak boleh start ngaji kan. Itu ketentuan Allah Taala. Bukan boleh kita bangga-bangga. Yang keempat, empat tadi. Yang pertama dapat nikmat apa buat? Syukur. Yang kedua dapat musibah apa buat? Sabar. Yang ketiga boleh taat apa buat? Redha dengan ketaatan dengan ketentuan Allah. Yang keempat kadang-kadang terbuat juga maksiat. Terbuat juga maksiat. Terumpat juga orang. Ketika itu apa buat? Jalan keluarnya apa? Taubat. Taubat kepada Allah. Jadi ada empat keadaan, empat perkara dan empat penyelesaian. Jadi ikut tu ya. Sini pun begitu. Ada empat jenis. Yang ni dua aja. Iman tu dua jenis, iaitu yang pertama pada sabar, yang kedua pada syukur. Maka barang siapa bersifat dengan keduanya, sempurnalah imannya. Bila ada dua-dua tu sempurnalah imannya. Ini kata pengarang tadi ya. Sebenarnya ada empat je. Kalau dia buat empat-empat tu mengikut kehendak Allah, mengikut penyelesaian yang dikehendak dalam Islam, sempurnalah dia empat-empat perkara. Menjadi manusia yang sempurna. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-imanu qaidul fakti la tuftaku mu'min. Artinya iman itu ikatan membunuh. Ikatan membunuh tu qatli. Bukan qatli. Qaidul qatli la tuqtaku mu'min. Iman itu ikatan membunuh. Ikatan membunuh artinya menegah daripada membunuh. Apanya orang beriman itu tak boleh bunuh orang lain, tak boleh mengambil nyawa orang lain, tak boleh mengambil nyawa sendiri. Betul boleh orang lain, tak boleh bunuh, tak boleh, atau membunuh diri tak boleh. Itu orang beriman. Kalau dia beriman ya. Ini penerangan yang dibagi ditulis oleh pengarang tadi. Maka tiada membunuh oleh orang mukmin. Kalau dia beriman, dia tak ada bunuh. Bunuh orang beda, bunuh diri beda. Yang ini yang kamil, yang sempurna. Kerana hukum bunuh diri tu apa? Tuan-tuan, apa hukum bunuh diri? Berdosa besar, ya. Berdosa besar. Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Itu tak boleh bunuh diri. Lagi apa sabda Nabi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman wa fahu wa madahahu bis-samahati wal haya'i wal khalaqallahu al-kufra wa syaf'u bil bakhli wal jafa'i. Telah menjadi oleh Allah Ta'ala. Allah jadi kabar. Telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan iman dan dihiasinya dengan akan dia iman tu ada dihiasi. Boleh kita hiasi iman tu, nampak gaya-gaya orang beriman tu. Dihiasinya akan dia dan pujinya akan dia dengan kemurahan, dengan kemurahan. Dia jadi orang pemurah. Iman tu dihiasi dengan sifat pemurah. Bagi je, tak ada kedekut, tak ada bakhil, tak ada tangga jaring, tak ada ilmu masih, pemurah. Orang beriman tu. Kerana orang pemurah tu kata Nabi apa? As-saqiyu qaribun minallah, qaribun minan nas,
wa ba'idum qaribun minal jannah wa ba'idum minan nar. Itu orang pemurah. Orang pemurah itu qaribun minallah, dekat, hampir dia dengan Allah. Artinya hampir dengan rahmat Allah. Qaribun minan nas, dan hampir dengan manusia. Orang suka kawan dengan dia. Ya, qaribun minal jannah, hampir dengan syurga. Wa ba'idum minan nar, dan jauh daripada api neraka. Tapi lawan as-saghir tadi, bakhil. Wal bakhilu ba'idum minallah, jauh dari rahmat Allah. Jauh dari kasih sayang Allah. Jauh dari bantuan Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Tak ada siapa nak kawan dengan orang yang bakhil. Tak ada siapa. Hati dia minta untuk dapat kita dia. Dia nak bagi tak ada. Dia minta ni orang bakhil. Dia nak apa? Nak dapat aja. Itu orang bakhil. Jauh dari manusia. Kita menengok orang bakhil, kita tak nak kawan dengan dia. Kalau jauh pun tak ngajak minum pun Kalau kita ngajak minum, hati dia aja apa? Numpang aja. Hati kita aja mayu. Itu orang bakhil. Ba'idum minal jannah, jauh daripada syurga. Ba'idum minal jannah wa qaribun minan nar, dekat dengan api neraka. Dekat dengan neraka. Itu lawan dia. Ini apa itu? Dijadikan oleh Allah Ta'ala akan iman, dan dihiasinya dengan apa? Dengan pujian. Dipujinya akan dia dengan kemurahan. Dia jadi orang murah, semua orang suka. Orang konok dengan dia, dihiasi hidupnya. Orang memuliakan dia. Dan mulia bagi menjadi Allah Ta'ala, dan mulia dan menjadikan Allah Ta'ala akan kufur. Lawan iman itu kufur. Allah jadikan kufur itu, dan dicelanya. Orang kufur itu dicela oleh Allah Ta'ala. Akan dia dengan bakhil. Orang kufur itu bakhil. Fir'aun bakhil. Qarun lagi bakhil. Namrud bakhil. Itu orang yang kufur itu bakhil. Tak ada pemurah ya. Jadi dicela dia orang kufur dengan bakhil. Akan dia dengan bakhil dan durhakanya. Saya buat dia dosa. Saya buat satu dosa. Saya buat satu dosa. Itu orang yang beriman. Orang beriman, dia jadi pemurah. Selalu buat kebaikan aja. Tak ada buat kejahatan. Tak ada buat maksiat. Tapi kalau orang tak beriman, orang kufur tu bakhil, sombong, ego, takabur. Itu orang bakhil. Orang tak beriman. Orang kafir. Jadi orang kafir tu besok sudah mati, dihalau masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan, bila manusia semua mati esok, semua akan dibariskan kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. Daripada 120 barisan tu, berapa baris orang beriman? 3 baris aja. Banyak ke sikit orang berimannya? Sikit. 3 baris orang beriman. Lain tu kafir belakang. Berapa baris kafir? 117 baris kafir. 3 baris aja beriman. Terus yang dah kafir tu, terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu masuk dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Pas orang-orang masuk dalam neraka. Hanya 3 sahaja yang beriman. 3 baris, bukan 3 orang, 3 baris beriman. Itu pun layak masuk syurga. Bukan kerja-kerja itu masuk syurga, dia mahu dapat kelayakan masuk syurga. Kemudian 3 baris itu dibagi kepada 4 baris balik. Dibubarkan barisan itu, dibagi kepada 4 baris. Golongan yang pertama hanya untuk yang masuk syurga tanpa hisab. Siapa? 7 golongan tadi. Rasul-rasul, nabi-nabi, sahabat-sahabat besar, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat besar yang 10 orang janji Rasul dengan syurga itu. Kemudian wali-wali Allah, bukan wali nikah ya, wali-wali Allah. Itu nombor 4. Nombor 5 orang mati syahid. Nombor 6 orang yang sangat sabar tadi. Dan nombor 7 orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Itu masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, golongan yang kedua, dia masuk syurga. Tak masuk neraka, masuk syurga je. Tapi lambat masuk syurga je. Kenapa? Kerana kena hisab, kena cek.
Hartanya banyak, tapi yang halal, bukan yang haram. Yang halal, banyak orang hartanya. Rumah sewanya banyak, homestay-nya banyak. Lagi apa? Sahamnya banyak, kenderaannya banyak, emas peraknya banyak, simpanannya banyak. Kalau bila banyak tu boleh cek, kena hisap. Halaluha hisabun, kata Nabi. Yang halal tu akan dihisap. Wa haramuha azabun, yang haram tu akan diazab. Jadi lambat sikit masuk surganya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Berapa lama-lamanya? 500 tahun lambat. 500 tahun tu 500 tahun akhirat, bukan dunia tau. 500 tahun lambat masuk syurga. Orang dalam syurga, orang yang miskin tu udah terus masuk syurga dah. Itu golongan yang kedua tadi ya. Masuk syurga tak masuk neraka, tapi kena hisap. Lama dicek. Satu akan dicek oleh Allah SWT. Jadi lambat masuk syurga. Tapi jadilah asalkan jangan masuk neraka. Tak tahan kita neraka ya. Yang ketiga, masuk neraka dulu. Itu dipanggil ashabul syimal. Masuk neraka dulu. Sudah habis dosanya dibakar oleh neraka, baru dapat masuk ke dalam syurga ya. Tak tahu berapa lama. Berapa lama? Tak semayang aja, dia masuk neraka 40 tahun. Satu waktu tu, satu waktu tak semayang, dia akan masuk neraka selama 40 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, 40 tahun dunia ke 40 tahun akhirat masuk neraka je tu. Ini perkara ini di dunia ke di akhirat? Di akhirat 40 tahun akhirat. Berapa tahun dunia? Berapa tahun dunia? 40 tahun akhirat. 40 kali 1000 kali 365. Mana datang 1000? Mana datang 1000? Karena satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Tak dengar kan? Esok akan baca dia untuk dia tuan-tuan ustaz-ustaz nanti ya. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari yang ikut kiraan kamu ialah 1000 tahun, ikut kiraan kamu di dunia. Satu hari 1000 tahun. 40 tahun 40 kali 1000 itu sehari. Kalau sahur kali pula dengan 365. Mana datang 365? Karena dalam satu tahun ada 365 hari. Jadi 40 kali 1000, 40,000 kali dengan 365. Tahu tak? 40,000 kali 365 berapa? Tak tahu. Biar saya jawab. 14,600,000 tahun. Itu satu waktu tinggal tu. 14,600,000 tahun. Nampak? Saya seorang yang jawab. Saya seorang yang pandai. Kenapa? Nampak mana? Sudah kita siap-siap di rumah. Sudah siap-siap kita di rumah. 14,600,000 tahun. Itu satu waktu tinggal. Sengaja. Tak qada, tak taubat, tak minta ampun dengan Allah. Esok masuk neraka 40 tahun. Begitulah. Jangan berani-berani melakukan dosa ya. Walaupun dosa kecil. Kemudian apa? Itu golongan yang ketiga. Masuk neraka dulu. Dah habis dosanya dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat syurga. Yang keempat, golongan 4. 4 tadi ya. 3 baris yang beriman tu dibagi kepada 4 baris. Golongan keempat apa? Dia tak masuk syurga, tak masuk neraka. Nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Jadi terhegi-hegi di atas titi siratal mustaqim. Minta pahala daripada ahli syurga. Minta pahala. Tolonglah teman Haji Mahal, bagi aku satu pahala. Masa itu Haji Mahal tengah meluk bidadari. Dulu je beda. Begitulah merayu-rayu. Akhirnya adalah satu orang atau satu golongan manusia yang memberi dia satu pahala. Dah jenuh lah. Dah jenuh dari bukit, merayu-rayu. Akhirnya dapat dia satu pahala. Lalu masuklah dia ke dalam syurga. Akhirnya masuk dalam syurga ni. Orang yang bagi itu, kumpulan yang bagi tadi, ada bunyi lah. Sikit-sikit lagi. Orang yang bagi tadi, dia kerana kemurahannya, dia akan
dapat darjat yang tertinggi di syurga walaupun ibadahnya tak melayakkan dia untuk mendapat pangkat itu, ya. Alright. Kita baca satu saja lagi hadis. Ya, idza dakhala ahlul jannah wa ahlun nar an-nar amara Allah Ta'ala bi an yakhruja minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Ini berita gembira ni. Apabila masuk ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, menyuruh Allah Ta'ala dengan dikeluarkan daripada neraka akan orang yang ada pada hatinya seberat zarah. Seberat zarah, ingat no, daripada iman. Kalau ada iman walaupun sebesar zarah, zarah ni meter yang paling kecil, namanya zarah. Dia tak boleh dibelah-belah, tak boleh dibelah dua, ya. Itu zarah, paling kecil zarah lah. Kita belajar dalam sains kata yang paling kecil itu atom. Ini lebih kecil dari atom lagi. Zarah tu lagi kecil dari atom. Tak boleh dibelah-belah dua. Atom boleh belah dua lagi. Ya? Boleh dibelah lagi. Zarah tak boleh dah. Jadi kalau ada besar itu memang dapat masuk syurga akhirnya. Tapi dah masuk neraka dulu lah. Jangan dah yang ni, ya. Kalau dah yang ni dia masuk neraka dulu, akhirnya baru dapat masuk syurga, ya. Kemudian akan datang kita kata syaitan mendatangi hamba Allah yang akan mati. Itu akan datang kepada kita. Untuk ini cukup sekadar itu. Kerana kita lepas ini ada satu program lagi. Nak tahlil. Ada permintaan dari sahabat kita. Suruh kita tahlil untuk arwah-arwah yang ada ni, ya. Ya. Yang pertama untuk Said Ayub. Yang kedua untuk Zaleha. Yang ketiga untuk Said Nurdin. Yang keempat Arba Ayah. Yang kelima Harun. Yang keenam Aisyah. Yang ketujuh Harin. Harun ke Harin? Tulisnya Harin ni H-A-R-I-N. Harin. Ada orang nama Harin? Ya ada? Okey, ya. Jadi sama-sama mudah-mudahan mereka ini digulung ke Allah Ta'ala dan golongan orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dan diberi rahmat. Allah beri rahmat kepada mereka dan layak mereka itu masuk dalam syurga Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam. Wa ila hadrati jami'il awliya was salihin وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا وخصوصا إلى روح المرحوم سيد أيوب ومرحومة زالحة ومرحوم سيد نوردين ومرحومة أربعية ومرحوم هارون ومرحومة عائشة ومرحوم itu marhumah Harin. Kita tahu marhum itu apa? Mudah-mudah, ya. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.